tu, start recording. Yang lain Nampak ada tak? tak? Nampak tak ada start recording? Dah record. Ada? Okay. Sebab Alright. dekat I punya ada. Hajar dah Okay. record lagi. Saya tak tahu siapa yang record. Dania ke? Dah ada. Okay. Mana yang lain? Dah berapa orang? 13. Mentang-mentang madam tak masuk. Pandai Bincang tutorial kan? Yang apa ni? Jawapan Zakira tu. Okay. Exercise 2 dengan 3 ada tak? Sorry lah sebab hari tu tersalah tulis example pula. Patutnya exercise 2 dengan 3. Harap-harap ada orang faham lah benda tak adalah exercise. Sebab yang tu yang saya punya tak siap lagi sebab kurang faham. Yang lain ada yang dah siap, yang kelas A ke? Yang dalam ni ramai kelas A ke kelas B? For now. Hari ni boleh je semua bersuara. Madam tak ada, so don't worry. So kita bincang soalan yang tu dulu kan. Tunggu sampai 8.10, kalau 8.10 tu terus start je. Sebab baru berapa orang ni kan? 15 Berapa pun. orang? Dia orang macam ni. Ni geram ni. Panggil masuk. Cakap dekat Telegram dah boleh masuk dah.
Start je lah. Kalau nak tunggu semua orang masuk macam sampai ke habis kelas tak penuh. Sekejap kelas C dengan D join tak? Supposedly ada yang kena join kalau diorang free. Tapi tak tahulah diorang. Sebab dah dengar medium tak masuk kan. Tak apa, sambung je lah. Nak start daripada tutor ni kan? Boleh start daripada tutor dulu. Lepas tu yang jawapan ni sama tak dengan korang semua? Kalau ada pelik boleh tahu. Okay. Yang lain cubalah tengok. Boleh tak zoom sikit? Tak nampak sangat, sorry. Ni ke? Macam ni? Ya betul. Thank you. Kalau ikut yang saya faham, saya buat sama macam Zakira. Sama jawapan ni. Faham. By the way, yang hujung tu memang kita kena terus buat jalan kira meaning that kalau cuba awak ada tak nota sekarang? Nota bab 6. Yang ni ke? Ni punya? Ya betul. Cuba awak scroll kat bawah. Yang tepi yang kolom 3 kan. Kalau kita memang madam suruh buat macam yang Zakira punya ke ataupun kolom 3 tu buat yang tu pun boleh. Rasa Maknanya buat nak- macam nota pun boleh kot. Ikut nota pun boleh Sebab madam tak kira pun. Tak kira salih-salih dia kira kan. Alright. So macam betul. kalau soalan minta certain benda tu baru kita buka kan macam mana nak buat semua tu. Betul-betul. Betul. Yang lain ada tak? Sekejap saya nak check betul tak? Boleh. Area berapa? Scroll ke atas sikit boleh? Kejap je sekejap. Saya nak tengok. Dah sampai tu dulu. Dah sampai tu. Dah sampai tak. Sampai lah. Dah sampai dulu. Sampai dulu. Okey, boleh scroll bawah. Ini. Okey, dah sampai. Sampai 34. Okey. Yang lain ada tak yang jawapan tiba-tiba tak sama ke ataupun tak faham macam mana nak buat ke? Boleh tanya kat sini. Tanya. Kat sini ramai je yang boleh jawab kan. Tak ada kot, semua senyap je. Biasanya kalau tak faham tanya kan nanti tak faham. Langsung susah. Tak ada ke yang lain? Kalau tak nak proceed soalan 16. Proceed Tak je lah ada kot. kot. Kalau tak ada proceed je lah. Cepat sikit.
Yang ni ada yang lain ke jawapan? Tak ada, dapat sama juga dengan tu. Cuba scroll bawah sikit nak tengok jawapan dia. Kosong Yang lain cek Sama? juga. Kalau saya sama lah. Tak tahu lah yang lain. Yang lain sama tak? Kalau tak sama cakap je. Saya sama. Okay. Kalau rasa ragu-ragu pun tanya. Tak faham ke? Sebab ni tak ada madam. Boleh je tanya. Ada soalan ke yang lain? Ada soalan tak? Tak ada kot, boleh proceed. Saya tak ada lah. Kalau saya tak ada soalan. Sebab yang lain pun senyap je. Tak adalah tu soalan. Okay. Boleh proceed soalan 17. Oh, by the way, definition of events awak tak buat Yang mana? Yang mana tu? Definition of events. Cuba tengok nota. Nota bab-bab kan? Atas tu sikit. Yang kita kena... bawah. Sorry. Dekat dia punya latihan terus kita tengok. Oh, tu lebih. Atas. Atas sikit lagi. Atas sikit lagi bahagian soalan. Nampak tu? Yang garisan biru tu kan? Awak kena buat. Supposedly sebab each of us, maksudnya setiap orang tak semestinya pakai huruf yang sama. Jadi madam nak kena tahu huruf tu menunjukkan apa benda. Contohnya macam tu. Sebab ya? Untuk satu Roman untuk 17 tu macam ni lah. Kita buat macam ni. Kalau sebelum nak buat pokok tu kan, kita kena buat definition of event. So kita akan bagi tahu dekat penanda tu lah. Contohnya kita kan buat huruf-huruf kan. Kita bagi tahulah A ni merujuk kepada apa, B ni ini contohlah B merujuk kepada apa, C merujuk kepada apa. And then kan kita kan ada pecah lagi kepada dua kan. Contoh yang dalam nota tu D and D prime kan. D pun kita kena bagi tahu merujuk kepada apa, D prime merujuk kepada apa sebab setiap orang lain-lain huruf dia. Ada yang D prime, ada yang D, ada yang pakai F. Dia tak sama semua orang. Jadi kita kena buat definition of events tu supaya memudahkan penanda nak tengok rujuk okey, A merujuk kepada apa. So dia tak adalah keliru nanti. Faham. Faham. So supposedly kenalah ada definition of events. So macam sekarang kan awak buat www, probably orang tahulah apa maksud dia. Tapi kita kena anggap yang penanda tu tak tahu apa-apa pun. That's why kita kena bagi semuanya dekat penanda nanti. Okay, faham. Alright. Thank you. Yang lain pun kena take note. Definition of events tu kira macam penting lah nak kena buat. Thank you Aja. Welcome. Soalan 17 kan? Okay. Boleh cek. Boleh nak tengok nombor 2? Alright. Yang lain dapat benda yang sama? Dapat. Dapat. Yang 3 Roman ni pun dah sama, dah cek. Sama. Saya punya sama dengan awak. Orang lain? Yang lain? Sama. Okay. Sama Okay. Jawab sebab takut nanti ada yang terlepas. Tiba-tiba tak sama, tak faham. Lepas tu tiba-tiba terlepas seseorang macam tu je. Okay. Kalau dah tak ada apa-apa boleh proceed kot. Macam senyap je. Yang ni pun patutnya ada definition dulu kan? Ya betul. Kalau lain mana buka pokok tu, supposedly kena adalah definition of events tu. Sebab lain-lain orang, lain cara dia tulis kan, dia punya huruf. Faham. Okay. Alright. Thank you.
Cuba scroll bawah. Yang ni. Ya betul. Okay. Yang lain dapat sama ke? Saya dapat sama dengan awak. Sama. Okay. Ada tak yang lain ke? Satu. Kejap lagi apa kata kita bincang balik, maksudnya kita go through satu-satu sebab saya rasa mesti ada yang tak faham. Tapi mungkin dia malu nak bertanya. So nanti kita, sebab nak memenuhkan 2 jam ni kan tak tahu nak buat apa kalau nak bincang pasal projek masing-masing punya group kan. Jadi kita tanda dulu, lepas tu nanti kita go through satu-satu soalan. Umpama macam kita tengah buat soalan supaya yang mana tertinggal tu, yang mana tak faham tapi malu nak bertanya tu dia dapat. Yang Macam 18 boleh ni juga. dah okey. Ya? Okay. Yang lain 18 ada tak apa-apa nak tanya ataupun ada yang tak sama dengan dekat dalam slide tu? Sama je kot. Sama je kan? kot. Okay. Proceed soalan 19. Yang ni pun supposedly adalah definition of events tu supaya memudahkan orang nak menanda. Madam masuk. Okay. Madam dah masuk ke? Baik ambil lah. Sekejap tengok sama 0.003. Okay. Okay, tengok soalan. Yang ni ke? Nombor 2 Ya ke? betul. Okay, sama. Yang lain sama tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Madam. Waalaikumsalam, Madam. Mana lagi? Allahu Akbar. Mana yang lain? Nanti panggil. Kita tak sempat buat lagi yang lain tu. Siapa lead hari ni? Tak apa, teruskan. Kali saja dia nak memantau, nak tengok apa yang sedang berlaku. Okey, teruskan. Siapa yang lead hari ni? Dah macam doa ke? Belum, Madam. Siapa lead hari ni? Siapa baca doa hari ni? Belum start lagi ke? Dah, Madam. Tapi terlupa nak baca doa. Panggil yang lain Okay. Panggil semua, baca doa dan terus. Ya, panggil lain. Ramai lagi tak masuk ni Madam. Yang lain sama tak? Soalan Sama. 19. Sama je kan? Mm-mm. Ada tak apa-apa yang tak sama ke tiba-tiba? Ada yang tak sama ke? Tak apa, jadi kita go through balik satu-satu. Okay. Soal exercise 2 dengan 3 ada tak sesiapa yang dah siap? Sekejap. Sekejap nak ganggu sikit. Kalau you buat number 3 ni, diagram ni, kena define dia punya event dia. Di sini ada definition tak? Definition of event kena ada. Hajar dah cakap tadi, Madam. H apa, DH apa, P apa, P prime apa. Macam yang saya buat saya tunjuk contoh dalam kelas kan. Dia tak ada definition ni. Tak ada, terlupa Madam nak letak. Kita tambah definition Okay. Okay, Madam. Pastikan setiap soalan you buat
probability tree kena ada definition of events. Mesti ada. Okay, madam. Okay, madam. Okay. Siapa dah Mana siap? lagi? Bincang sama-sama ya. Okay, madam. Alright. So, siapa ada dah siap exercise 2 dengan 3? Yang 2 dah, 3 belum lagi. Okay, cuba Suhaila hantar dekat siapa yang tengah present, Aisyah Tung Saadia kan? Cuba send soalan exercise tu. Alright. Okay, jap. Ramai tak buat sebab confused ke? Okay, Tahu tak tak? apa. Kita bincang. You all check tu sama jawapan Okay, madam. Check ya. Okay. Saya mohon semua orang beri respon tengok apa yang tak kena. Sepatutnya you all lah yang respon, contohnya macam tadi tak ada definition semua tu kan. Tapi tak apalah. You boleh lepas ni semua orang perlu beri respon Okay. Okay, madam. Sila. Sila teruskan. Okay, madam. Sekejap Okay. Okay, Dania hari ni ya. Hari ni Ya, ya. Dania present ya. Sila Tak, Dania, Aisyah. sila. Aisyah yang present. Aisyah. Sila Aisyah. Ada siapa yang akan lead ni? Dania ke Aisyah? Aisyah. Okey. Silalah sila. Nampak kan? Nampak. Yang ni yang Suhaila punya. Suhaila punya ke tu? Dah yang Hajasin tadi kan? Awak ambil lah Suhaila punya dulu. Suhaila dia dah siap. Okay, sorry. Awak present Suhaila punya dulu. Saya punya cuba sebagai backup je. Suhaila jap. Ni yang Suhaila punya. Okay, boleh zoom tengok. Aisyah, cuba zoom sikit. Yang ini yang ini ramai yang tak faham kan? Ada sesiapa yang faham boleh explain. Saya pun tak faham yang ni. Suhaila faham tak apa yang saya bagi tahu, apa yang saya send semalam? Yang nombor 1 tu kita buat lain sikit. Tak sama macam Hajar tapi tak tahulah kalau kefahaman Hajar lain. Tapi dapat jawapan sama ke lain? Lain. Lain, okey, tak apa. Suhaila explain dulu Suhaila punya, lepas tu bandingkan nanti.
Kalau macam kita punya tu, kan dia kata A dengan B next to each other. So, kena buka 6 square sebab ada 6 huruf. Lepas tu try letak A dengan B tu duduk sebelah-sebelah. Okay. Lepas tu, sebab tu lah ada 2 factorial darab dengan 5 factorial. 2 tu sebab ada A, B. Yang 5 factorial tu, saya nak cakap sebab A, B tu satu tempat dia dah pilih and then tinggal lagi 5, faham tak? Tapi tak tahulah kalau betul ke salah. Faham? Apa? Sekejap Kalau Hajar punya macam mana? Cuba buka. present yang saya punya. Sekejap. Okay. Kan soalan yang pertama tu dia kata A and B are next to each other. Okay, bila A and macam apa yang saya buat, nampak saya buat susunan dia. A, B jadi sekalikan. Probably macam salah, tapi tak apa, try dulu. A, B tu kita sekalikan sebab sebelah-sebelah. Lepas tu C, D, E, F. So saya buat, okay, so ada berapa kat situ? A, B 1, C 1, D 1, E 1, F 1 kan. Bila kira balik dia jadi 5. A, B tu kita gabungkan sekali. Tapi saya rasa memang salah. That's why saya buat 5 factorial dapat 120 ways. Tapi saya rasa Suhaila punya tu betul, cara Suhaila punya. Sebab rasanya belajar dulu AdMath dia kira macam tu kan. Kalau dah ambil satu huruf tu kiranya hilang satu. Maknanya daripada 6 tu jadi 5. Oh yeah, Tapi saya dah Masa lama tak silapnya belajar, tak ingat. Sekejap. medium ada ke dalam sekarang ni? Tak Tak ada. ada. Sekejap saya tengok ada tak kod-kod. Oh, jawapan Suhaila betul, 240. Sebab apa? Saya tanya medium ke? Ha? Hajar tanya medium ke? Tak, saya Google. Okay. Kenapa dia betul 240 kan? Sebab okay, kan yang tadi yang saya punya fahaman yang A, B tu sebelah-sebelah dia jadi satu tu dah betul dah. Kan ada jadi 5 kan, 5 huruf yang tinggal kan. Sebab kenapa 5 huruf yang tinggal, A, B tu kita gabungkan sekali jadi satu. Jadi satu susunan. Okay, so lepas A, B ada C, ada D, ada E, ada F. So ada 5 huruf. Dikira 5 huruf lah sebab A dengan B bersebelahan kan. Okay, yang tu dah betul dah. 5 factorial tu dah betul. Tapi kita kena darab dengan 2 sebab
dia tak semestinya A depan dan tak semestinya B je depan. Dia tak semestinya A je depan dan tak semestinya B je belakang. So dia boleh jadi AB, dia boleh jadi BA. Oh. Oh. Faham tak? That's why 5 faktorial darab dengan 2. Faham. Faham. Faham tak kat situ? Yang tu Faham. faham kan? Faham. Yang lain faham tak? Dia sama je 5 Faham je. faktorial. 5 faktorial darab 2 sebab apa? 2 tu dia boleh jadi either 2, dia boleh generate 2 two ways. Sama ada maksudnya dia boleh generate 2 different arrangements. Sama ada B yang kat depan, A belakang ataupun A kat depan, B belakang. Kan dua benda yang berbeza kan? Kalau A depan, B belakang, dia akan jadi susunan yang lain. Maksudnya 120 yang pertama. Kalau Okey. B depan, Dania ke sekarang? Siapa yang cakap ni? Assalamualaikum. Kacau sekejap salam ya madam. Ya. Kejap. Kejap ya. Ya madam. Okey madam. Okey. Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya tak? Waalaikumsalam. Boleh madam. Waalaikumsalam, boleh madam? Salam boleh, Jelas madam. jelas Okey, untuk soalan berapa ni? Ni soalan exercise kan? Exercise kan? Okey. Cuba you tengok balik yang exercise nombor 2 Ni yang pertama apa dia kata? Yang dia kata A and B are next to each other. Jadi you all buat macam mana? A, B, lepas tu koma C, koma D, koma E, koma F. Lepas tu buat 5 faktorial darab 2. Okey, dia macam ni Kalau A, B tu next to each other, maksudnya you boleh assume A, B tu macam satu benda lah. Faham tak? Faham. Maksudnya dia sekalikan terus. Jadi jadi maknanya you kena provide how many spaces? 5. 5. You just provide 5 spaces. Gitu. Jadi jawapannya berapa? 240. 240. Tak boleh pakai factorial saya madam. Kena pakai spaces Boleh sebab factorial tu serupa juga kan, tapi kita nak faham benda tu kan. Kita nak faham. Sebab bila you pakai 5 factorial itu kan maksudnya 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 kan. You kena faham benda tu. Jadi maknanya for the first space you ada 5 pilihan kan. Kemudian for the second space 4 lah sebab dia pakai 1. Macam itulah konsep dia. It is actually factorial concept. Betul tak? Betul. Macam tu. Okey, yang lain boleh faham ke? Boleh madam? Boleh faham? Boleh madam. Alhamdulillah. Boleh. Okey. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tu? Yang kedua tu saya rasa itu tak betul juga kot sebab saya dah serupalah. Tak serupa macam tadi kan? Serupa macam tadi kan? Betul tak? Betul. Maknanya dekat sini dia kata AB and CD are next to each other. Maksudnya AB tu you boleh assume sebagai satu benda and CD juga satu benda. Kan? Betul tak? Betul. Jadi maknanya all together there are 4 letters. 4 different letters. So betul lah. 4 factorial tu maksudnya you kena provide 4 spaces. Betul tak? 4 times 3 times 2 times 1. Macam tu lah.
Betul tak? Gitu. You kena faham je. Okey, kemudian kalau kita tengok yang ketiga tu sebab tu saya lebih suka provide spaces tu. Tak apalah you buat macam ni kan. You buat macam E is not apa tu? Baca, saya tak pernah nampak. Cuba baca. Apa soalan dia nak? In line. A is Not last in line. Itu dia nak cannot end with the letter E. cannot end with letter E. Maknanya sekarang maknanya kat sini you kena provide berapa space? Cuba betulkan jawapan ya. Macam mana? Maksudnya you sebab saya lebih suka provide spaces tu. In this case you have to provide how many spaces? Berapa space? 6. 6. Mana nak isi dulu? E. E. No. Kali E. Yang belakang lah kan. Cuba ada siapa-siapa boleh tulis kat sini ke? Tak ada yang ada pen. Ada tak yang ada pen? Maknanya provide 6 spaces. Ada 6 spaces. Tapi madam, nantilah sikit kalau saya buat kat sini. Boleh. Buat situ. Gitu. Ya. Baik. 3, 4, 5, ada 6. So mana kita nak isi dulu? In between tu you kena faham lah. In between tu patutnya darab lah kan. Spaces tu in between patutnya ada darab lah. Tapi mungkin susah sikit kan. Jadi belakang dulu kan. So belakang ada berapa pilihan? 5. 5. Berapa 5? Tulis Sebab belakang dulu. Tidak termasuk E. Tulis pilihan belakang mana. Ini Tulis 5 Aisyah. ya. 5. Betul, faham je. Lepas tu Faham juga. kan. Lepas tu depan pula tak? Depan. Betul. Bawa ke depan. So depan berapa? Baik. Depan sekali. Depan. First space. Depan. sekali. 6. Allah. Sebab apa 6 tu? Sebab Haru sungguh hampa Sebab- ni. 6 ke? 5. Sebab apa 5? Sebab dah letakkan Sebab hujung dah sekali. pilih dekat last sekali. 5 pilihan kat belakang kita dah pilih, kita letak 1 kan? So the rest ada lagi Betul. 5. 5. Ya. Lepas tu? 4. 4. Macam tu. Gitu. Lagi? 3, 2, 1. Ya, betul. Macam tu. Ada faham? Faham tak? Faham. Sebab tu Faham. saya ni lebih nak bagi nampak kan, provide spaces. Lebih orang panggil tu lebih mesra student. Mesra, boleh faham kan? Gitu. Faham tak? faham. Okey. Faham. Ada lagi? Okey. Teruskan. Apa jawapannya tu? 600. Boleh dengar ke? Boleh? 600 please. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh, madam. You boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Boleh? Boleh, Okey. madam. Boleh, madam. Okey, beres. So berapa jawapannya tu? 600. 600. Macam tu lah Lagi. Next. Yang mana pula? Soalan 3. Tengok yang ajar ke? Boleh.
Okey, yang ni. Yang ni mana table dia dulu kan? Ni ke madam? Table ada. Tu table dia ada. So, kalau kita tengok table tu, yang pertama dia kata these two events independent. Mana you buat? Two events tu Two events tu apa? What are the two events? Scratch resistant and shock resistant are both high. Jadi maknanya apa benda tu? P? Kalau saya punya, kat sini saya buat PAH. Tak, sebab kejap. Dekat sini kan, kejap. Dekat sini, event dia ni ada, you kena, setiap satu tu you kena bagi dia punya simbol lah. Maksudnya yang scratch resistance height tu kena bagi dekat apa nak bagi simbol apa tu, SH contohnya kan. Gitu. Setiap satu dia punya measurement tu is considered to be an event. Gitu. Jadi maknanya dekat sini ni ada berapa event ni sebenarnya? Berapa event semua sekali? Kalau kita tengok table, based on table, how many events are there altogether? 6. 6 events. Maksudnya you kena tandakan yang pertama tu SH contohnya. Ataupun nak tanda apa? Lepas tu SM, SL. Lepas tu yang S juga kat sana Jadi maknanya kena bezakan lah. Jadi kalau SC dengan SH tak jelas kalau you tulis kat sini ni kan. Kau boleh tulis. Saya buat E untuk scratch resistant, D untuk shock resistant. Saya dah tulis kat situ. Tak. Ni siapa ni? Hajar ke? Ini suara Hajar ke? Hajar ya? Hajar, tak maksud saya. Maksud saya yang SH yang tu yang medium tu SM gitu. Yang bawah sekali SL. Kemudian yang tu apa benda tu? Kejap. Kalau dua-dua S confused. Yang sebelah sini stands for scratch kan? Yang sebelah sana you nak tanda apa pula? Tu shock tu. Shock stands for tadi scratch tu S. Mungkin shock you bagi SH kot. SHH. Saya tak tahulah, you fikirlah SHH mungkin. SH stand for shock high. Gitu. 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 Madam. Ya? Apalah. Ya. Jadi maknanya dekat sini, dua event dekat sini ialah apa? Dia kata, what is the probability that its scratch resistance and shock resistance are both high? Jadi P apa tu? P bukan SC lah. Kalau kat sini dia apa? P apa simbol dia? PSM. SM. Siapa? Kalau ni Hajar buat tu SC intersection of SH tak betul dah tu sebab kita sekarang ada 6 ni kan. Nama ni SH, SM, SL. Ya. Itulah maksud saya. So macam mana kita nak betulkan dia? Sekarang ni dia akan jadi PSM. SN. Kenapa pula SN pula? Oh. Both high tu. S. SH ke madam? SH. SH. Intersection SHH.
Yeah, betul. Gitu. Gitu. So berapa jawapannya? Berapa jawapannya? 70 per total lah kan? Total dia berapa? 84. Total semua 84 ke? Ya dah 84 semua sekali. Yang punya kami ada ke semua? Itulah ya Allah. You kena fahamkan dia punya tu table ni tak kira ke total ni semua sekali. Macam yang kita buat dalam kelas. Berapa semua sekali tu? Marah dah. 100. Sebab kat situ dia dah bagi tahu dah. The result. Dia dah bagi dah? Okey. So 100 lah kan? So you buat berapa kat sini aja? Tak nampak jawapan ni. Sekerat je. Pun 100 lah. Betul tak? Semua sekali kan? MS ini ialah keseluruhan. Betul tak? Betul. Betul. Ya, betul. Jadi ubah dah simbol dia tu nak. Ubah simbol dia. You buat AHBH tu apa? Mungkin macam Hajar buat ni okey juga ni. Ni Hajar buat ke? A tu scratch resistance, B tu shock resistance. So AH dengan BH pun boleh juga. So you punya apa benda tu, you punya event dekat sini ialah AH and BH. Betul lah ni, boleh lah. Boleh. So yang kedua. Yang pertama. Yang pertama. Persoalannya Hajar. Mana? Scroll bawah sikit Aisyah. Yang soalan pertama. Ada kelas. Okay, you dah ada AH intersection of BH. Kemudian AH berapa? AH 70. AH kena 70. AH betul ke AH? AH. Sebab kalau nak tahu independent kan PAH kena darab dengan PBH. Maknanya you kena ada, mana figure tak ada ni masalahnya kan, table. Mana table? Table kena completekan dulu, mana table? AH yang mana? Kena Saya total up dekat jalan pengiraan. Yelah, maksudnya kena ada lah. AH tu yang mana? Cuba you letak kat table ni. Bawah tu kan boleh letak kan, bawah. 70 campur 5. Betul tak tu? AH A ialah scratch. Cuba tengok. Jadi kalau scratch resistance high, tak nampak atas soalan. Scratch resistance high. So jumlahnya 70 campur 5 campur 2 lah kan? Betul lah tu tak? Yang satu lagi tu kalau shock resistance high, please check the answer Jadi betul 0.7 Betul? Sorry 0.77. Kalau BH betul 0.84. Dan you kena apa lagi you buat Hajar, tengok. You darabkan PAH darab dengan PBH. Okey, berapa jawapannya? Tengok. Jadi since ini tak sama, so AH and BH are not independent events. Boleh terima? Betul tak tu jawapan Hajar? Betul. Betul. Faham gitulah caranya. Gitu. Betul lah tu. So ada lagi yang you rasa macam perlukan, rasa masih lagi sangsi ke jawapan dia, betul ke tak? Semua orang? Nabil ada Nabil? Nabil, are you there? Ada. Ada. Betul tak Nabil jawapan ni?
Saya tanya Nabil ni wakil apa nama repeaters Betul kan you all semua tak hantar lagi kan jawapan test kan? Betul. Tak sempat. Tak apa lah. Tak hantar, tak apalah. Saya takut you hantar tapi saya tak terima itu je. Tapi nanti bila dah siap projek hantar Hantar sekali pun tak apa. Wakil je projek tu wakil je hantar. Jadi you hantar dulu sebab nanti saya kena marking semua-semua dulu untuk sediakan you punya carry mark. Gitu ya. Okey, tak apa, beres. Okey, betul tak Nabil? Nabil, you faham tak apa yang Hajar buat ni? Nabil? Sudah. Nabil? Sudah. Oh, Nabil. Orang lain faham tak? Parah betul. Faham itu. Nabil faham Nabil? Ada Nabil. Sudah. Kalau tak ada respon, saya susah dah nak cakap ni. Nabil. Dia kena... Nabil, you habis tak lagi tengok ke tak sempat tengok semua rakaman ke macam mana? Nabil? Nabil? Habis senyap dah. Orang lain macam mana orang lain? Mana lagi pelajar repeater? Cuba bersuara sikit. Bersuara sikit. Tak ada suara. Ayah betul. Mana ni? Pelajar repeaters. Allah akbar. Nak suruh saya sebut seorang-seorang ke macam mana? Saya ada senarai ni Mesti sebut Nur Syazwani mana? Ada tak? Wani ada Wani? Sungguh. Adam Fahmi? Masuk tak? Nabil, Adam ada tak Nabil? Nabil? Ya. Ada Adam? Saya tahu lah sebab tak boleh tengok. Merak Ni Nana Angola. Line saya problem. Betul. Pulak dah. Alif Nur ada? Nur Aiman? You all buat discussion tak sebenarnya? You check tak yang ni, latihan apa semua? Ada. Ada. Saling bertanya-tanya tak sama sendiri? Ada. Ada PM banyak PM pada guru. Okey. So yang ini boleh faham tak ni? Boleh sikit-sikit. Oh jangan sikit. Jangan sikit Muhammad Nur Aiman ada. Nur Farah Izian. Wan Nur Syadiah ada. Wan Nur Syadiah pernah masuk ke discussion group you tu? Yang PM tu ada? Semua ada. Semua ada Semua tanya-tanya lah So ada 7 semua sekali kan? 7 orang kan, betul tak? Saya takut nanti kan timbul pula ada yang tak pernah muncul ke contohnya kan? Tu kan 7 orang je kan? Sebab senarai saya ni ada 7 orang. 7. Okey. So you ambil berat anak buah ni you InsyaAllah. Kalau tak faham, tanyalah kat sini, tanya kat sini. Boleh. Okey, seterusnya. Kak soalan dulu ke madam? Okey, yang mana tu? Yang mana sekarang ni? Kita nak jawab yang mana? Yang ke? 2. Dua.
What is the probability that a randomly selected diskette has medium shock resistance or low scratch resistance? Betul dah tadi jawab kan? Betul tak? Jawapan tadi. Ya ni Betul ada. tak tu? Betul tak? Betul tak tu kelas? Aku diam. Betul, betul. Betul, setuju kan? Union kan, madam? Ya, ya. Setuju kan? Dan betul kan figure-figure dimasuk setiap satu. Betul, setuju kan? Semua figure setiap satu tu betul ya? Betul tak? Okey. Betul. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, consider the event that a diskette has low scratch resistance and the event that it has low shock resistance. These two events mutually exclusive. Yang ni, mutually exclusive. Macam mana you buat? Tengok jawapan you on. Tengok jawapan ni. Mutually exclusive event. Jadi kalau you tengok tadi, PAL intersection of VS kosong ke? Apa cara jawab ni? Cara jawab ni. So kalau you tengok AL intersection of BL, kira dah ke? Dah kira kat atas ni? Dah ada kira ke? Ya. Dah ada tadi. Cuba tengok saya kat AL dengan BL ni mana ni? Mana? Dah ada ke? Kat mana you kira AL dengan BL tu? Oh, ada dekat table tu kan? AL dengan BL. AL, BL 2 dia punya tu kan? 0.02 2/100. Sebab kena tunjuk tu kena tunjuk. Sepatutnya Hajar, patutnya you tulis A ni lah kan? Sebab you dah gantikan A, B tadi tu. Kejap ya Hajar. Balik kat Soalan tiga madam. Okay. Tak maksud saya dekat table ni, since Hajar dah define A dengan B tadi tu, jadi kita guna A, B lah. Tulis balik. SH tu jadi AH kan? Betul tak? Bukan. Dekat table. Dekat table ni maksudnya scratch resistance jadi AH kan? Betul tak? Betul tak Hajar? Betul. Hajar, you yang buat kan? So AH lah jadi AH kan? Ya, betul. Yang tu BH macam tu kan? BH. Macam tu. Gitu. Yang kedua pula? AM, buatlah. BM. AM, BM. Macam tu. Gunakan simbol yang Hajar dah define dalam dia punya jawapan. Okay. AM, BM. Mana AM? Tulislah AM. Yang scratch resistant medium tu AM. Sudah. Aisyah tulis yang AM dekat sebelah medium tu. Ni ke? Ya. Sebelah balik. Gitu. Lepas tu yang tu BM. Lepas tu dekat situ AL dengan BL. Macam tu. Sebelah low. Tu BL. Yang sebelah tu yang bawah low kat bawah tu AL. Yang bawah AM tu. Tulis AL. Aisyah, are you okay Aisyah? Okay. Tulis ni dengan kefahaman kan? Okey macam tu. Sebab tadi saya ingatkan you tak define, bila dah define macam tu tulislah sebagaimana yang jawapan Hajar define. Macam tu. Beres kan? Okey, baik. So, tengok jawapan Hajar tadi yang ketiga.
Jadi maknanya sepatutnya cara you tulis kadang-kadang argument you tu sepatutnya you tulis since PAL intersection of BL equals 2/100 kan, betul tak? 2/100 which is 0.02 is not, which is not 0, then the two events are not mutually exclusive events. Cara you tulis lah. Faktanya ada dah, cuma ayat dia tu. Macam tu lah. Okey, teruskan. Faham tak? You all boleh faham tak? Boleh, madam. Okey, Boleh. teruskan. Beres. Okey, yang keempat, apa soalan dia? Soalan dia. Suppose a randomly chosen diskette has medium scratch resistance. Find the probability that it has high shock resistance. Okey, kalau saya tanya you all semua ni, ini P apa yang dikehendaki ni? P apa? Based on soalan ni. Tanpa P. SHM. Ha? SHH. SHH? Apa benda macam tu? P. Semula. PBH slash PAM. Semula P. PBH slash PAM. Apa pula slash ada P lagi? Sorry. PBH slash AM. Sorry. BH slash AM. Ya ke tak tu? Jadi mula-mula sekali you kena tahu apa yang dah pasti. Yang dah pasti lepas slash kan? Apa yang dah pasti kat sini? Diskette has medium scratch resistance. Maksudnya yang dah pasti ialah AM ke BH? AM. Betul? Betul. Mana ayat yang menunjukkan dia dah pasti tu? Tu yang before find tu, perkataan find. Suppose a randomly chosen diskette has medium scratch resistance. Maksudnya medium scratch resistance ni ialah AM, kan? Jadi lepas slash itu ialah AM. Betul kan? Betul. Nabil? Nabil boleh faham tak? Boleh faham Boleh. Nabil? Jadi saya kena pastikan ketua sekurang-kurangnya ketua macam Nabil kan, saya amanahkan dia untuk jaga kawan-kawan dia yang repeat. So kalau Nabil faham, insya-Allah Nabil boleh explain kat yang lain, betul tak? Nabil InsyaAllah. Boleh Nabil? Okey. So jawapan Hajar berapa? Mana Nabil jawapan? Mana jawapan Hajar? So betul tak jawapannya tu? Betul ke tak? Betul. Sama tak? Sama Sama, madam. Okey, beres. Okey, yang lain pula. Teruskan. Soalan contoh ke? Tak ada ajar nak pergi pasang tu. Terpulang kepada you all nak pergi mana dulu? Aisyah. Ha? Rasanya kena tunjuk yang exercise 2 tadi tu. Sebab ada sebab. Sekejap. Okey.
Nampak tak? Tak nampak lah. Tak Tak nampak. nampak. Maknanya tak nampak share screen ke? Tak nampak. Tak. Mungkin awak tersalah pilih yang untuk share screen. Okay dah. Okay. Dah nampak. Macam tadi kan saya explain kan yang nombor 1 kan 240 kan. Tak, kan tadi medium dah betulkan balik. So jawapan dia 120 ways. Korang pakailah yang space tu dulu. Pakai space tu senang. Kan ada 5 kan. 5 space kan kat situ. A, B tu jadi satu benda. C, D, E, F. Ada 5 kan. So buka 5 space. Kalau nak senang pakai 5 space. Jangan pakai yang cara saya tu. So pakai buat 5, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. So kalau 5 darab 4, darab 3, darab 2, darab 1 akan dapat 120 ways juga. Korang kalau nak lebih faham pakailah space. Nanti refer je jawapan sebab jawapan tu dah betul dah. Yang 120, 24 dengan 600 tu dah betul. Tapi korang try lah pakai space supaya lebih senang faham. Okay. Thank you. Faham. Okay. Nak tengok yang tutur ke? Boleh je. Kita go through satu-satu. Sebab tadi kan macam kita tengok jawapan kan. Betul ke tak? Boleh. So yang ni boleh je. Seorang explain nombor ni, seorang explain nombor ni supaya yang lain faham. So siapa start dulu? Zakira start dululah. Awak buat kan? Awak start lah dulu. Boleh. Sekejap. Okay. Awak start juga dengan yang definition of events tu supaya orang tahu awak rujuk huruf tu kepada apa. Okay, so kalau macam yang dalam soalan ni, ABC tu memang dia guna ABC kan? So S tu maksudnya agreement yang design. S prime tu agreement yang tak design, means no profit. Okay. Ni yang profit soalan bukan lain Zakira. Ni yang cuma sign agreement dengan tak sign je. So kalau yang S tu sign agreement, yang S prime tak design. Kalau ABC tu? Okay, ABC tu dah bagi tahu probability, iaitu kalau yang A 0.35, B 0.30, C 0.35. So in total semua tu dapat 1. Lepas tu dekat soalan ni dah bagi tahu yang probability that an agreement would be signed, A 0.4, B 0.25, C 0.35. So untuk cari agreement yang tak design, which is S prime, satu tu kena tolak dengan S. So sebab itulah A tu dapat S prime 0.6, B S prime 0.75, C S prime 0.65. Kenapa? Awak boleh jelaskan saya kenapa dia S2 per A, S2 per B, S prime tu per A. Awak ada tak apa-apa nak explain? S per A tu maksudnya dekat A tu dah berlaku. Betul tak? Betul. So dekat yang lain pun sama juga kan? Okay, maksudnya A, B dengan C objek dulu baru S lah. Macam tu. Apa yang saya faham lah. Betul, faham? Lepas tu dekat kolom C tu kita akan cari intersection dia.
So untuk cari intersection tu kita akan darab probability yang pertama darab dengan dekat kolom 2 tu. Okay, betul. So akan dapatlah jawapan-jawapan tu. Awak boleh bagi tahu pokok ada yang masih keliru macam mana boleh dapat equals tu PA intersect S, PA intersect S prime, PB intersect S. Okay. So PA intersect with S, kita akan ambil, mula-mula kita akan ambil PA 0.35 and then kita kena darab dengan PS A 0A itu 0.4. So dapatlah 0.14. Okay. Macam ni. Macam mana awak boleh dapat benda tu adalah PA intersect S. Maksudnya dari mana awak boleh tahu equals tu PA intersect S. Bukan yang figure tu. Maksudnya PA intersect S tu. Macam mana awak boleh dapat benda tu? Maksudnya boleh macam kenapa PA intersect S? Boleh je jadi PA union S. Tapi kenapa awak pilih juga PA intersect S? Awak dapat dari mana benda tu? Daripada apa? Dari formula kan? Dari formula. Dari formula S daripada formula PS/A tu. Betul tak? Kan kalau pada asalnya formula asal untuk PS/A kan equals to PA intersect with S bahagikan dengan PA kan? Betul tak? Okay. Tapi kita bawa naik atas PA naik ke atas dia akan jadi PA darab PS/A kan. So dia akan dapat PA darab dengan PS/A sama dengan PA intersect S. Betul tak? Cuba tengok nota formula tu. Yang 5 formula tu. Atas sikit. Dia jangan laju sangat sebab dia bahagian bawah. Okey, bawah. Tu. Nampak tak kat situ? Yang ni dia bagi dua situation lah. PA/B dengan PB/A kan. Contoh, yang ni kita buat lah yang benda tu belakang tu A kan. Nampak tak? PB/A. Tapi yang kita gantikan terus lah. PS/A sama dengan PA intersect with S. Dia kalau terbalik pun tak apa. Dia benda yang sama. Kalau PA intersect S pun boleh. PS intersect A pun boleh. Okay. Dekat atas ada kan Hajar? Dekat atas. Dekat summary dekat atas tu ada saya rasa dekat apa nama dekat atas nota dia yang A/B tu. Cuba tengok dekat tengok perlahan scroll. Slow. A/B tu apa ni? A/B. Ni ni lah therefore tu kan, nampak tak? Yang therefore merah, lepas tu ada therefore. Yang kan? PA intersect B. PA/B merah dia ada nombor 1 ada nombor 2 kan? Yang merah dia PA/B sama dengan PA intersection of B divide by PB, kemudian ada therefore. Nampak tak? Therefore, betul. Yang bawah tu pun macam tu juga. PB/A sama dengan PA intersection of B divide by PA dan ada therefore untuk PA intersection of B. Ya? So daripada sinilah. Terima kasih ya. Bagus you all. Teruskan. Macam itulah bagi semua orang faham. Zakira boleh proceed. Okay. So soalan tu dia tanya. Sekejap Okay. After the negotiation, the agreement was not signed. What is the probability that C represent the firm? So event yang dah berlaku ialah agreement was not signed. Macam mana boleh tahu yang itu dulu occurred dulu? Sebab dia dah bagi tahu after the negotiation the agreement was not signed, and then dia tanya lagi probability that C represent the firm. Okay, maksudnya after dia punya keyword dia after the negotiation tu lah. Was not signed, I think.
macam dah contoh kan? dah Oh, was not signed, dah berlaku. oh, okay. So dia tanya probability that C represent the firm. So you can use P kurungan C slash S prime. S Yang lain prime tahu tu kan kenapa S prime? Okay. S prime tu sebab dia nak tanya S Betul? prime sebab dia dah beritahu yang not signed. S prime tu kan maksudnya not signed. Betul? So Betul? bagilah dengan P S prime. Okay, betul. Faham? Okay, so P So macam kurungan. biasa, betul. So nak dapat jawapan tu saya dah kira kat atas tu 0.35 darab 0.65. And then yang PS prime tu adalah total yang S prime. So boleh ambil dia kat hujung. Kena darab dulu. Okay. Darab dulu 0.35 darab dengan S prime dia 0.6. 0.30 darab dengan S prime dia 0.75. And yang untuk C 0.35 darab S prime 0.65. So totalkan semua sekali. Dapatlah bawah sikit Aisyah. 0.6625. Alright. So divide dapat 0.3434. Okay. Yang Faham lain faham kan? Yang lain faham tak kenapa dia PC/S prime? Faham. Faham kan? Yang lain tu senyap je. Puasa 6 ke? Okay. Macam mana? Okay, ulang balik apa yang Zakira explain tadi, betul? Okay, PC/S prime tu kita dapat sebab okay, dekat soalan yang start daripada after the negotiation, it was that the agreement was not signed. What is the probability that C represent the firm? Meaning that which one yang they mention first? Okay, after the negotiation, it was that. Maksudnya lepas daripada perbincangan tu, dah didapati agreement tu tak ditandatangani. So yang mana satu yang berlaku dulu? Yang mana satu kita tahu dulu. So yang kita dapat yang berlaku dulu adalah agreement tu tak disign. Okay, next. Dia tanya pula what is probability that C represent the firm. So that's why kenapa the PC/S prime, tahu kan yang mana occurred dulu akan berada di belakang slash. That's why dia PC/S prime. Kenapa dia C? Sebab dia dah kata nak C yang represent the firm. Maksudnya orang C tu yang represent the firm. And then /S prime, okay, agreement tu tak ditandatangani. Dia dah berlaku dulu. So betul lah ikut yang formula tu, buka balik, tengok balik dia punya formula. PC intersect with S prime per dengan PS prime. Okay. Jangan keliru. Sebab ada orang probably akan buat, possibility nak buat, okay, PC intersect S prime, kalau terbalik pun kalau dia tulis PS prime intersect with C, sama je, benda yang sama, tak kisah. Yang bahagian bawah tu, possibility orang nak tulis PC tinggi sebab dia keliru. So, kalau nak senang, kalau jenis yang ada slash ni kan, PC slash S prime kan, okay, yang atas tu memang tak kisahlah which one you tulis pun benda sama je. Tak kisah PS prime intersect C pun betul, PC intersect S prime pun betul. Benda yang sama. So nanti janganlah terkeliru, benda ni terbalik. Nilai dia sama ke? Kena satu tolak dengan nilai tu ke? Tak. Terbalik pun benda yang sama. Cuma kat bawah tu PS prime. Okay, kalau nak tahu apa yang patut kita kena tulis bawah selepas per tu, tengok kepada PC/S prime. Yang mana dekat kedudukan belakang tu lah kita akan letak dekat selepas per tu. Nampak kan? Lepas slash kan S prime. So that lepas per tu kita akan tulis PS prime. Contoh kalau contoh, yang ni contoh bukan daripada soalan. Okay, contoh kalau dia kata PC/S. So apa yang kita patut tulis formula dia? Cuba anyone, tak kisah yang mana selama ni senyap pun boleh bersuara.
apa yang patut kita kena tulis dia punya formula tu. Macam tadi kita kata PC intersect S prime per dengan PS prime. Okay, now contoh. Soalan lain kata PC slash S. Formula dia kena tulis apa? PC intersection of S Okay. divide by PS. Okay, macam tu. So yang lain harap-harap faham jangan keliru. Ke hari tiba-tiba ada per dengan PC, tak, bukan. Tengok kepada belakang slash tu yang kita akan letak selepas per. Macam tu. So, alright. So next, dah habis kan soalan 15. Okay, sambung soalan 16. Yang mana, sekejap. Yang mana yang baru nak buat tu silalah buat sama-sama. Ada yang tak buat lagi. Tak apa, madam tak ada kan? Boleh buat sekarang. Soalan 16 siapa nak explain? Aisyah ke? Dania ke? Nak tanya, Okay. apa tu yang macam dekat atas kan, yang macam mana cakap? Soalan mana? Soalan mana? Soalan 16 soalan 16. Okay, soalan 16 yang mana? Yang apa tu, yang macam jari-jari tu. Okay, Memang kena yang buat ke? pokok-pokok lah. Kena buat. pokok-pokok. Itulah nama dia tree diagram. Dia dekat setiap soalan kena buat ke bila dia suruh je? Better setiap soalan sebab nak dapatkan jawapan perlunya buat benda tu supaya senang. So maksudnya dekat tree diagram lah dia punya apa tu, dia punya jawapan tu. Lepas tu baru kita masukkan dalam formula. Ya, betul. Sebab ada kalau dalam tak ada madam kan. Okay, contoh Zaid, kalau aku buat macam ni. Kalau yang si Zakira, Zakira dia dah siap tulis figure. Kalau macam aku tulis apa formula dia dulu. Lepas tu bila soalan tu nak, baru aku masukkan figure. Mungkin itu pun boleh. Kalau nak buat cara Zakira pun boleh. Lagi senang, lagi nampak terus. Ikut mana yang rasa sesuai dengan diri, nak ikut kesesuaian lah yang mana rasa nak buat. Cara Zakira pun okey. Kalau jenis korang kat kolom 3 tu korang nak tulis formula dia kan supaya korang faham pun boleh juga. So memang kalau soalan jenis yang macam ni memang kena buatlah tree untuk senang dapatkan jawapan. Kalau tak buat tree, tak tahulah nak kata markah tu tolak ke. Tapi yang senang cerita, probability untuk salah tulis figure tu ada. Sebab kita keliru. Bila kita buat benda ni kita nampak. Macam tu. Okey tak Zaid? Jelas tak? Okey. Okay, Thank next. you. Welcome. Soalan 16 sesiapa? Sekejap, nak ambil dari kelas B boleh? Siapa dah siap? Tutorial 16. Soalan 16. Aiman rasanya macam dah siap je. Siap tak Aiman? Aiman Hadi. Ada tak Aiman Hadi dalam ni? Ada. Dah siap belum soalan 16 tu? 16 dah. Dah. Okey, jelaskanlah. Jelaskan Maksudnya apa, macam mana kau jawab benda tu, macam tu. Start daripada definition of events. Kalau nak baca daripada soalan pun boleh. Sekejap Aisyah ada tak soalan 16? Cuba buka kejap dekat nota tu, dekat bahagian tutorial soalan 16 supaya Aiman boleh explain. Lepas tu zoom. Ya betul, zoom sikit bagi jelas, bagi semua nampak. Okay, so soalan dia main text
either a bus or a taxi to with probability of 0.6 and 0.4 respectively. So kalau kita nak buat tree diagram tu, first kali akan ada dua je kan, sebab satu tu bus dan satu taxi. Okay, betul, faham. Untuk bus tu 0.6, taxi tu 0.4. Okay, lepas tu next, when he takes a taxi, he is late 10% of the days. When he takes a bus, he is late 20% of the days. Okay, so lepas tu next untuk second column tu, kalau macam aku buat untuk untuk taxi tadi tu, untuk bus dia punya tu B, untuk taxi tu T. Okay. Lepas tu untuk yang second column ni, untuk late aku akan letak L lah. So macam sama lah macam ni. Kalau Atas. yang not late tu L prime lah. Sama lah macam ni. So ikut transfer lah daripada maklumat tadi tu. Betul lah macam ni. Okay. 0.2, 0.8, 0.1, 0.9. Lepas tu buat macam biasa lah tepi ni. Sekejap. Mungkin ada orang tak faham kenapa dia jadi kalau dia mana when he takes a taxi, he is late 10% of the days. Okay. He is late 10% of the day tu. Okay, so maksudnya 10% tu maksudnya 0.1 sama dengan 0.1 lah kiranya. So kalau untuk yang taxi tu late 10% of the day, so probability dia 0.1. Untuk not late, which is L prime tu 1 tolak 0.1, that's why 0.9. So untuk B tu dia bagi tahu 20% kan. So late dia 0.2. Untuk not late 1 tolak 0.2 dapat 0.8. Yang lain tahu kan kenapa per dengan T? Tahu. Okay. Sebab tadi Aisyah dah explain, so sama je lah dengan benda ni. So Aiman tak perlu kot dah explain benda yang sama. Okay, boleh je proceed. Okay, lepas tu dah proceed kan? Dia tunjuk dia punya apa tu? Dah sampai soalan 17 Aisyah. Okay. Tunjuk tak soalan dia? Cuba buka soalan. Okay. Okay, so soalan dia on a particular day, he is late for work. What is the probability that he takes a taxi on that day? So untuk soalan ni dia dah benda yang dah memang kita tahu berlaku. He is late for work. So dia lambat lah, so L lah. Lepas tu probability that he takes a taxi on that day. So kita nak kena cari P dan kurungan T per L. Okay, maksud slash L lah. Betul. Faham? PT/L. Okay. Yang lain faham kan? Kenapa PT/L? Tak faham formula dia tu. Cuba Aiman explain. Apa yang tak faham yang PT/L tu Zaid? Cuba Dia explain. macam nak tahu dia punya formula dia tu. Saya nak tahu. Macam ni. Saya nak explain. Aisyah cuba buka soalan. Okay, cuba buka soalan yang kita buat dengan madam hari tu. Kat atas sekali. Bukan atas sekali lah, atas sikit. Yang tu. Bawah. Okay, zoom. Okay. Aiman, aku explain Okay, kau nak explain. Okay. Kau explain lah. Okay. Macam mana nak tahu kena pakai PT/L kan? Dia macam ni. Kalau
kalau contoh soalan nombor 5 tu dah ada sebut suppose. Okey, itu kita dah tahu dah. Benda tu kena pakai yang slash tu lah kan. Yang occurred dulu, yang given that, benda-benda macam tu lah. Okey, cuba Aisyah patah balik dekat soalan kita. Yang 16 ni. Ya. Ya betul. Okey. Okey Zaid, kan dia kata what is the probability, dia start dengan okay, on a particular day he is late for work. What is the probability that he takes a taxi on that day? Okay, cuba Zaid tengok struktur ayat dia, cara ayat dia sama tak dengan soalan nombor 15? Dia mention, nampak tak dekat ayat tu? Okay, ayat pertama dia ada mention satu event. Ayat kedua dia ada mention satu event. Perasan tak? Perasan. Okay, bila macam ni, okay, kan dia kata on a particular day he is late for work. What is the probability that he takes a taxi on that day? Okay, so on a particular day, lepas tu yang dia kata he takes a taxi on that day, which is pada yang on a particular day tu. Contohlah, dia kata on a particular day, which is contohlah kita kata hari Isnin kan, he is late for work. Lepas tu dia tanya, what is the probability that he takes a taxi on Monday tu? Faham tak? Maksudnya kat sini, nampak tak? Dia kata, okay, contohlah kita kata tadi pada hari Isnin. Okay, pada hari Isnin tu, lelaki tu dia lambat pergi kerja. So apa yang occurred kat situ dulu? Pergi kerja ke dia ambil taksi dulu? Pergi kerja kan. So daripada ayat tu dia nak kata dia pergi kerja lambat dah. So kita nak tahu probability yang dia ambil taksi tu pada hari tu. So kat situ nampak ayat tu kan mention he is late for work. Event kat situ adalah L kan? Betul tak? Okay. Next dia tanya pula, what is the probability that he takes a taxi on that day? Okay, event apa yang ada kat situ? Kat ayat what is the probability that he takes a taxi on that day? Apa event yang terlibat kat situ? Taxi. Taxi, T kan? Betul tak? Event dia adalah T. Okay, so mana satu dia mention dulu? Dia mention naik taksi dulu ke dia mention sampai lambat dulu? Lambat dulu. So L dulu kan? Betul tak? L dulu baru jumpa T. Betul. Okey, kejap. Yang siapa yang tanya ni Ridwan. Apa nama tadi? Ridwan ya? Bukan Madam Zaid. 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 Jadi kenapa Zaid? Dekat sini Zaid kena pastikan yang mana sudah pasti berlaku. Ada dua event kita tahu, ada late dan ada taxi. Yang mana dah pasti Zaid? Late. Jadi bila yang dah pasti ni dia kedudukan dia selepas ataupun sebelum slash? Sebelum. Sudah. Yang dah pasti berlaku kedudukannya kat mana? Selepas. Kat mana semua orang? Sebelum ke selepas slash? Semua orang yang dah pasti berlaku tu kedudukannya sebelum ke selepas? Selepas. Zaid. Zaid. Sebelum ke selepas? Selepas. Yang dah pasti berlaku tu kedudukannya selepas slash. Saya tak tahulah kat mana Zaid rasa macam confused tadi masih lagi confused ke Zaid? Dah clear sikit. Clear sikit. Dia tak boleh clear sikit, dia kena clear. Macam tu. Kan? Dia kalau clear sikit ni dia kena betul-betul clear lah. Jadi slash ni soalan ini saya lepas tu ada satu lagi guideline yang saya beri dalam kelas, you masih ingat tak?
yang selepas slash tu kan, saya bagi kat you guideline. Saya kata yang selepas slash itu mestilah apa? Kalau siapa masih ingat? Kat kolom 2. Ya, betul. Selepas slash tu mestilah event dekat kolom 2 kan? Biasanya. Jadi kalau you tengok tadi, yang mana dekat kolom 2? Taksi ke late? Zaid. Taksi ke late? Oh, Zaid. You jelas tak apa yang dimaksud dengan kolom 2? Sudah. Ni kena tunjuk nota balik Zaid ni. Macam ada pening-pening je. Mana kolom 2? Haru betul. Mana Mung ni Zaid weh. Cuba cuba kembali kepada nota. Siapa yang present ni tunjuk nota saya. Allahu akbar, tunjuk sikit kat Zaid. Ni kolom 1, ni kolom 2. Hafu betul hafal. Ya Allah. Yang ni Zaid. Tunjuk dia. Tunjuk. Kalau dekat sini Zaid, apa event dekat kolom 1? Cuba baca. Mana event kat kolom 1? 0.5, 0.3, 0.2. Tu event ke Zaid? 0.5, 0.3, 0.2 tu kita panggil apa? Itu kita panggil apa? Siapa kelas? Kita panggil apa kelas? Probability kan Zaid kan? Sungguh. Saya tanya lagi sekali Zaid, yang mana event dekat kolom 1? Mana kita panggil event dekat kolom 1? Probability. Ya Allah. Mana event kat situ? Mana event? Cuba baca kat situ. Apa eventnya kat kolom 1 tu? 0.5, 0.3, La 0.2. ilaha illallah. Ya Allah. Zaid. Orang lain. Apa event kat kolom 1? F1, F2, F3. Okey, apa event dia Zaid? F1, F2, F3. Mu ni berat sungguh lah. Saya kalau boleh jawapan you ni macam ni lah. Nilai probability letak dia atas dahan. Event letak di ujung tu sepatutnya macam ni lah. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Jadi saya ulang balik sekali. Apa event dekat kolom 1 Zaid? F1, F2, F3. Okey, dekat kolom 2 apa event dia? D prime. D prime lah kan? Jelas. So dekat sini kalau soalan biasanya kalau soalan yang base theorem ni saya kata tadi selepas slash biasanya selepas slash itu event dekat kolom 1 ke kolom 2? Tadi saya dah sebut tadi, saya lepas slash event tu biasanya dekat kolom 1 ke kolom 2? Masya Allah. 2. Kolom 2. Jadi apa kolom 2 kat sini? Event dekat kolom 2 kat sini ialah? Kat sini. Apa event kat kolom 2 ni? D prime. D prime. Sebab tu kalau you tengok soalan saya kan, tengok soalan ni. Soalan yang inilah. Bukan yang berkaitan dengan contoh ni. Contoh ni soalan dia, mana soalan dia? Yang terakhir tu. Ni soalan dia. Yang terakhir tu saya nampak tak saya tulis dalam bracket merah tu base theorem. Yang ni memang wajib keluar soalan base theorem. So, apa yang dah pasti berlaku dekat soalan yang nombor 4 ni? Apa Zaid yang dah pasti berlaku? One bulb is selected. Yang dah pasti berlaku tu event apa? Apa event dekat soalan 2 ni? Dekat soalan 5 ni? Ada berapa event disebut dalam soalan 5 ini?
Apa event dia? Allahu Akbar. Zaid, okey tadi kan. Event kita dekat kolom 1 dengan 2. Cuba you ulang balik apa event dekat kolom 1 tadi? F1, F2, F3. Ya, dekat kolom 2? D prime. Berapa semua sekali event tu? Berapa semua sekali? 9. Ha? 9. Tak. 9. La ilaha illallah. Baca balik semula. Dekat kolom 1 ada berapa? Ada 3. Dekat kolom 2 ada berapa? 2. Jadi berapa semua sekali? 5. Allahu Akbar. Ada 5 event semua sekali. Aku sungguh hang pon. Okey, yang tadi yang nombor 5, dalam soalan nombor 5 tu berapa event disebut dekat situ? Zaid. Pergi soalan 5. Ada berapa soalan disebut dekat soalan 5? Bukan, dekat yang tadi tu yang ke apa? Roman 5 tu. Ada berapa event dekat situ disebut? 2. Apa dia? Yang pertama? One bulb is selected at random and it found to be defective. Apa simbol dia tu? Apa event kat situ? Simbol event tu namanya apa? F2. Mana pula F2-nya? Suppose one bulb is selected at random and it found to be defective. Sampai situ. Apa dah yang event yang dah disebut? Aku sungguh mau ni saya. Okey kelas, apa yang dah disebut tu? Kelas. Semua orang. Kalau sampai situ je, apa event yang dah disebut? La haula wala quwwata illa billah. Defective. Apa dia? Apa event yang dah disebut? Bulb is defective. Ya, defective bulb. Bulb is defective. Kan? Betul tak? Betul. Kemudian yang satu lagi apa event yang satu lagi? F2. F2 produced by That is produced. Apa dia? Produced by F2. Apa dia Zaid? Apa dia yang satu lagi tu Zaid? Produced by F2. Apa event dia? Simbol dia apa? F2. F2, yes. Ada D, ada F2. Jadi apa yang dah pasti sini Zaid? Yang sudah pasti, yang dah pasti D. berlaku. D kan? D tu kat kolom mana? Kolom kedua. Macam tu Bila soalan Bayes theorem ni yang dah pasti tu biasanya dekat kalau soalan Bayes theorem ni bukan biasanya, memang kalau soalan Bayes theorem lah. Memang yang dah berlaku itu berada di kolom 2. Jelas tak Zaid? Jadi biasanya soalan akhir sekali tu kalau ultimate soalan untuk probability ni, untuk lukis tree diagram ni memang Bayes theorem. Memang akan tanya soalan Bayes theorem ni. Jadi kalau balik kepada soalan tadi, lake tadi, balik kepada soalan lake dengan tu tadi. Tengok soalan tadi. Ni soalan tadi kan. Apa soalan dia? Soalan dia. Ni jawapan soalan dia. Okey, mana soalan dia? Mana soalan dia? Mana? Soalan 16 kan? 16 ke? 16. 16 Zaid. So apa dua event yang disebut kat dalam tu kat dalam soalan tu? Bermula daripada on particular day tu. Late forward dengan take taxi. Jadi maknanya simbol dia ialah yang pertama late forward simbol dia L. Taxi simbol dia T. Jadi you boleh sebut event dekat sini ialah L and
T. Faham tak? So selepas slash itu sepatutnya apa? L. Sepatutnya apa? Apa dia? Dah saya nak suruh yang ulang je. Sepatutnya apa? L. 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 L tu berada di kolom 1 ke kolom 2? Kolom kedua. Kolom kedua. Jadi betul tak kalau dia baca soalan tu yang dah pasti berlaku ialah dia late? Memang dia tahu dah dia late. Betul kan? So macam itulah caranya. Razi. Razi kan? Kalau saya betul tak? Boleh faham tak Razi? Morning kepala Dan. Razi boleh faham tak? Agak dah macam ni Tengok solution yang kawan you buat tadi. Razi. Saya tak tahulah. Razi boleh faham tak? Oh, Razi. Razi, are you there? Orang lain boleh faham tak? Sudah. Boleh. Orang lain boleh faham. Razi boleh tak? Boleh tak? Pening kepala saya bila senyap ni, saya tak tahulah nak cakap. Okey, saya serahkan kepada siapa balik semula tadi, Hajar. Tak tahu nak cakap dah. Oh, Razi. Okey. Saya serah ke Hajar. Sila Hajar. Zaid dah faham kan tadi? Faham. Faham kan? Thank you. Aiman, sambung. Thank you, madam. Dah habis soalan 16 bintang. Rasa tak habis lagi yang bahagian kira tu belum. Aiman boleh sambung. Okay. So dah tahu kita nak cari P T per ln. So kita masuklah formula dia. P dan kurungan T intersection of L bahagi dengan PL. Okay. So nak dapatkan PT intersection L tu, kita tengoklah tree diagram ni. So kita akan buat 0.4 darab 0.1 dapat 0.04. Untuk PL ni kita akan tambah yang masuk sekali untuk yang bas tu. Atas sikit. Aisyah. So kita ambil yang atas tu yang 0.12 ni. Okay. Faham? Tambah dengan? So kita tambah dengan 0.04. Okay. So total je akan dapat PL lah. Okay. So kita masukkan je dalam formula 0.04 bahagi 0.16. Jawapannya dapat 0.25. Alright. PT intersection of L tu dia punya formula dia apa? Apa? PT intersection L, dia punya formula dia apa? Dia punya formula dia PT darab PL/T. Okay. Zaid tahu tak? Zaid tahu tak dapat dari mana formula PT darab dengan PL/T tu? Tahu. Tahu dari mana? Macam mana kita boleh gubah satu formula tu jadi PT intersection L sama dengan PT darab PL/T. Dia punya asal formula dia macam mana? Dapat dari mana? Dekat apa tu? Yang kat formula tu yang nombor 2. Maksudnya macam tadi yang aku explain tu kan. PT intersection of L, macam mana boleh ada PT? Kenapa kita kata PT intersection of L instead of kenapa tak PT union ke ataupun apa-apa? Sebab ada satu formula yang melibatkan tiga-tiga benda ni. Sebab yang dah diberi adalah PT dengan PL/T. So bila dah ada dua diberi, tinggal satu lagi. Apa event yang terlibat adalah PT intersection of L.
dapat dari mana semua ni? Dari formula PL/T. Cuba buka balik nota tadi. Yang menunjukkan formula tu, bagi Zaid nampak. Supaya after this memang clear terus nampak dari mana dapatnya. Okay ni. Nampak tak yang ada slash-slash tu kan? Tak kisahlah ambil contoh yang mana sekali pun kan? Okay, nampak tak kat situ yang mana, okay kita ambil contoh nombor 3 tu. PB/A sama dengan PA intersection B per dengan PA. Nampak tak kat situ? Nampak. Nampak tak yang PA tu kalau kat sini kita nak gantikan dengan kita punya soalan adalah PL intersection T sama dengan PL/T sama dengan PT intersection L per dengan PT. Okay, nampak tak? Nanti kita cuba yang Aisyah bawa naik yang tadi madam tunjuk tu. Yang therefore tu ke atas sikit. Situ ke atas sikit bukan atas sikit. Yang tu kan? Yang tu. Nampak tak? Yang therefore PT intersection L sama dengan PT darab dengan PLT. PT tu dia akan bawa naik atas ke PL/T. Nampak dia gubah balik. Dia macam matematik je lah biasa. Cuma kita rasa confused sebab banyak huruf kat situ. Memang kena ingat formula ni. 5 formula yang tadi kat bawah tu kita memang kena ingat. Supaya senang nak jawab apa-apa pun. Ini contoh soalan. That's why kita dapat PT intersection L sama dengan PT darab dengan PL/T. Sebab apa? Dapat daripada formula itulah, itu formula asalnya. Formula asalnya untuk mendapatkan PL/T. Tapi bila kita dah ada maklumat untuk PL/T dan kita juga ada maklumat untuk PT, kita tak tahu PT intersection of L je. So kita gubah balik formula tu untuk dapatkan PT intersection of L. Macam tu je lah. Faham tak? Zaid? Okay. Okay, yang lain? Ya ke? Yang lain? Yang lain faham kot? Aiman tadi dah, okay, Aiman tadi dah habis explain Dah habis lah. Okay, terima kasih. Aisyah, yang 17 ni nak sambung kemudian ke? Sebab dah pukul 10. Betul lah. Boleh kot sambung. Kita habis kelas pukul 10 boleh. Kita habiskan kelas 9.50. Okay, dah terlebih 10 minit. Okay. Kita sambunglah untuk next punya kelas 17 Make sure semua siap lah supaya kita faham terus kenapa macam tu, kenapa macam ni. Nanti siapa yang buatkan soalan ni? Zakira Zakira nanti tambah yang definition of events. So kita boleh tunjuk dekat diorang apa yang Zakira maksudkan dengan huruf-huruf tu. Boleh. Dah boleh kot stop record. Lepas tu nanti siapa yang host ni nanti end meet tau, jangan leave. Sebab awak je yang host benda ni.